hadzal majlis. Majlis ini adalah majlisnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang membezakan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan kita semua? Apa yang membezakan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan alam ini seluruhnya? Maka bila mana kita menyebutkan apa yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan mayizah, keistimewaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allah menyebutkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadhihi mayizatu Rasulillah. Ini adalah keistimewaannya baginda Rasul. Nabi sebagai rahmat kepada sekalian alam. Hadirin semua, kenapa Allah Ta'ala tidak mensifatkan Nabi dengan sifat yang lain? Kenapa Nabi tidak disifatkan dengan adil di dalam ayat ini? Karena ahli tarbiyah, ahli psikologi mengatakan bahawa ini kaedah yang disebutkan oleh ahli psikologi. Al-adlu qimatun mutlaqah. Al-adlu qimatun mutlaqah. Adil itu adalah merupakan nilai yang bersifat mutlak. Apa maknanya? Maknanya ialah al-adl qimatun mutlaqah la taqbal nisbiyah. Yani adil ini adalah sifat mutlak, nilai mutlak yang mulia yang tidak boleh untuk dinisbahkan pada satu pihak saja. Contoh, tidak boleh seorang menyebutkan saya akan bersifat adil dengan anak saya, tapi dengan jiran saya tak akan adil. La, hadza laysa al-adl. Saya akan bersifat adil dengan para murid saya, tapi dengan murid orang lain saya tidak adil. Saya akan bersifat adil dengan guru saya, tapi dengan guru orang lain saya tidak adil. La hadza laysa min al-adl. Al-adl qimatul mutlaqah, ay la taqbal nisbiyah, ay la yaqbal nisbiyah. Allah. Allah, Allah. Itu nak bagi saya cakap 2 minit tu. Baik. Al-adlu qimatun mutlaqah. Baik. Dengar elok-elok ni saya sampaikan malam ni. Ini boleh bawa balik sebagai bekal untuk panduan dalam hidup kita pada malam ni, insya-Allah. Jadi adil bila disebut oleh ahli tarbiyah ataupun orang yang bersifat yang bertugas dalam bidang pendidikan, mereka mengatakan bahawa adil ini bukanlah nisbi. Dia bukan boleh dituju kepada satu pihak, tidak pada pihak yang lain. Tak boleh orang sebut macam tu. Hatta dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, berfirman, wa idza hakamtum bainan nas fahkumu bil adl. Bila kamu berhukum kepada manusia, bukan kepada muslimin, bukan kepada keluargamu, bukan hanya kepada adik-beradikmu sahaja, bainan nas, maka hukumkan dengan adil. Maka adil adalah qimah mutlaqah. Baik, persoalan, kenapa Allah Ta'ala tidak menyebutkan kepada Nabi wa ma arsalnaka illa bil adl? Kenapa tidak disebut kepada Nabi wa ma arsalnaka illa liiqamatil adl, tetapi disebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin? Kenapa? Hadirin semua, dengar elok-elok. Bila mana seorang tadi mempunyai sifat adil, adil itu tidak akan boleh hadir melainkan dengan rahmah terlebih dahulu. Ketika mana seorang tadi bersifat dengan sabar terhadap kejahatan orang terhadap dirinya, ia tidak akan terbit sabar tadi melainkan daripada rahmah. Seorang tadi bersifat dermawan, tidak akan terbit dermawan dalam dirinya melainkan daripada sifat rahmah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan seluruh sifat kebaikan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad dengan satu ayat, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Hadha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, seolah-olah dengan menyebut wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bisababir rahmah a'dilu, bisababir rahmah akramu 'alan nas, bisababir rahmah
Wusiftu bis-saqa. Saya bersifat dengan dermawan, saya bersifat dengan baik dan seumpama dengannya. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya tidak mau memanjangkan ucapan karena ada dua pembicara yang akan bicarakan, yaitu Habib Alwi dan juga Sayyidil Habib Muhammad Al-Mahdali. Cuma saya akan sentuh ketika mana kita menyebutkan tentang sifat rahmatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka perlu bagi kita memberikan contoh. Walau contoh ini sering didengar oleh ibu-ibu, ayah-ayah, para hadirin semua, saya ulang balik contoh ini karena para ulama mengatakan idza takarrara taqarrara. Ketika diulang-ulang maka akan kuat tertancap dalam hati kita dan fikiran terhadap apa yang dilakukan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, ketika mana adanya rahmat daripada Nabi, maksud rahmat bukan bermakna tidak ada uqubah, tidak ada denda, tidak ada boleh dijatuhkan hukuman kepada kaum. Dan ini digunakan hujah oleh golongan barat untuk menidakkan dan merendahkan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan bahawa kalau Rasulullah rahmat, kenapa Nabi perang? Kalau baginda rahmat, kenapa Nabi bunuh orang dalam peperangan? Ini adalah perkataan-perkataan yang digunakan untuk melebarkan dan juga untuk menyebarkan faham buruk terhadap junjungan besar Nabi kita Muhammad. Dan ini pentingnya sirah. Ini pentingnya mempelajari sirah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan baik agar kita tidak tertipu dengan da'iyah dan juga doktrin ataupun jarum yang mereka cucuk kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, gambaran perang yang diberikan oleh kelompok orang-orang yang dikira sebagai musuh muslimin, atau dengan bahasa yang lebih lembut lagi kita katakan orang-orang yang suka berkhilaf dengan muslimin, adalah karena mereka tidak mendapatkan gambaran yang sebenar tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semua, uqubah, denda terhadap sesuatu itu bukanlah dikira sebagai sesuatu yang zalim. Seorang ayah ketika mana memukul anaknya disebabkan anak tadi melakukan kesilapan, maka itu tidak ada seorang pun akan mengatakan bahawa anak tadi telah dizalimi oleh ibunya, ayahnya. Seorang guru ketika mana memukul anak muridnya disebabkan karena melakukan kesilapan, walaupun perkara tadi telah bercanggah pada zaman ini, kalau guru memukul anak murid dikira sebagai satu kezaliman, disebabkan karena zalim yang diletakkan dalam kepala otak mereka ini telah berubah daripada makna sebenar. Zalim bagi mereka adalah bukan dengan maksud meletakkan suatu bukan pada tempatnya. Tamam? Sedangkan adil ialah meletakkan suatu pada tempatnya. Ketika murid melakukan kesilapan, guru memukul murid tadi pada tempat yang tidak menyebabkan melakukan kekasaran, pecah kepalanya atau patah tangannya atau meninggalkan parut, maka tidak ada masalah dalam hukum syarak. Dengan syarat-syaratnya yang disebutkan oleh fuqaha, tetapi telah disalahgunakan dan dianggap ini sebagai kezaliman. Uqubah ini adalah perkara yang ma'ruf di dalam zaman. Negara meletakkan hukuman kepada kesalahan tertentu, ma'ruf. Karena ini untuk tawazun, untuk menjalankan negara dengan baik dan juga untuk menjalankan kehidupan manusia dengan baik. Karena itu ada hukuman. Para hadirin dan dirahmati Allah Ta'ala sekalian, karena mereka menuduh Nabi kita Muhammad dengan tuduhan mengatakan harb, peperangan itu adalah merupakan salah satu bentuk menunjukkan Nabi tidak rahmat, maka kita katakan bahawa peperangan yang dilakukan atau yang dihadiri oleh baginda Rasul dengan kematian yang ada pada ketika tersebut dibandingkan dengan peperangan yang diatur oleh Barat pada zaman ini, yang berlaku kepada umat Nabi Muhammad yang ada di Palestin sekarang ini, itu malah lebih banyak daripada seluruh peperangan Nabi SAW sepanjang zaman. Dan ini mereka tidak mampu untuk menidakkan perkara tersebut. Hadirin semua, saya ringkaskan satu kisah yang menunjukkan tentang rahmatnya baginda Nabi SAW terhadap orang yang paling buruk akhlaknya dengan Nabi SAW. Siapa? Abdullah ibnu Ubay ibni Salul. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Baca macam tu. Karena ibnu yang kedua bukan ataf, bukannya badal kepada Ubay, tetapi sebaliknya ianya merupakan ibu kepada
Abdullah. Maka dinisbah kepada ibu dan ayahnya sekaligus. Maka namanya Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul. Para hadirin yang dirahmati Allah, Abdullah bin Ubay bin Salul ketika masuk ke dalam kelompok muslimin, dia telah memecahkan kepada 3 kelompok daripada asalnya 2 kelompok sahaja. Muslimin asalnya bertentang dengan musyrikun sahaja. Tetapi ketika masuk Abdullah bin Ubay, pecah kepada 3. Ini ada kelompok yang disebut sebagai munafiqun, yang menyembunyikan kekafiran, kekufuran, dan menunjukkan Islam mereka, hakikatnya mereka adalah orang yang bermusuh dengan Nabi SAW. Baik, apa yang kita akan tengok, apa tindakan Nabi dengan orang ini. Tindakan pertama, perkara pertama yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay ialah ketika peperangan Uhud. Dia telah menghasut 300 muslimun agar balik semula ke bumi Madinah Al-Munawwarah, tidak mengikuti peperangan dengan Nabi SAW. Kelompok muslimin ketika itu 1000 orang, balik 300 orang, tinggal 700 orang. Dan apa yang berlaku kalau dunia sekarang berlaku demikian? Agak-agak orang yang khianat begini, kalau ikut dalam hukum negara, maka boleh dihukum bunuh. Dan kalau dihukum bunuh, tidak dianggap zalim negara tersebut, karena ini qain. Tetapi apa yang Nabi lakukan kepada Abdullah bin Ubay, Nabi tidak mengambil tindakan kepada dirinya. Kedua, ketika mana peperangan Bani Mustaliq, Bani Qainuqa, si Abdullah ini telah pergi untuk memberikan api kepada Bani Qainuqa untuk mereka menyerang Nabi dan berkhilaf dengan Nabi SAW, malah khianat dengan perjanjian dengan Rasulullah SAW. Ketika mana peperangan Bani Nadir, dia juga adalah orang yang terlibat menyampaikan dan juga memberikan maklumat kepada Bani Nadir untuk menyerang Nabi SAW, melakukan khianat. Ketika mana peperangan Bani Mustaliq, apa yang dia lakukan? Fitnah terbesar yang dia lakukan ialah melakukan fitnah terhadap isteri Nabi kita Muhammad yang tercinta, Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, menuduh Sayyidatina Aisyah terlibat dengan zina. Para hadirin semua, apalagi yang paling berat kalau selain daripada menyakitkan hati Rasulullah, dituduh isteri Nabi yang paling Nabi cintai, yang Nabi sebutkan bahawa ma'alimtu ala ahli illa khaira, saya tidak mengetahui pada ahli isteriku ini melainkan kebaikan. Dan disebut oleh ahli Madinah, diceritakan sampai ke telinga Nabi bahawa dituduh isteri Nabi yang tercinta itu, Sayyidatuna Aisyah ummuna, melakukan perkara keji tersebut, sedangkan beliau tidak melakukan keji tadi. Sehinggalah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Allah membersihkan Sayyidatuna Aisyah daripada awal zaman sehingga ke akhir zaman. Peristiwa kelima, apa yang dilakukan olehnya pada ketika peperangan Tabuk, beliau telah membina Masjid Dirar hanya semata-mata untuk memecah belahkan muslimun pada ketika tersebut. Hadirin semua, 5 perkara ini kalaulah ada dalam sebuah negara, berlaku kepada seorang pemimpin negara, adakah pemimpin itu akan membiarkan orang begini hidup? Tak akan membiarkan hidup. Dan kalau saya tanya kepada semua yang hadir di sini, apa yang patut kita lakukan kepada Abdullah bin Ubay, maka kita tidak teragak-agak untuk menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang khianat sedemikian rupa kepada Nabi berkali-kali. Tapi apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Nabi SAW memaafkan diri. Satu hari ketika mana Abdullah bin Ubay hampir mati, baginda Nabi melawat dia. Ketika hadir di tepi Abdullah bin Ubay, baginda Nabi SAW melihat Abdullah bin Ubay, bertanya khabar kepada dirinya. Ajaib, saya tak boleh nak bayang macam mana baginda SAW punya akhlak dengan orang yang paling membenci Rasulullah. Dia melihat wajah Nabi dan tanpa malu dan segan meminta kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, wahai Muhammad, bolehkah kamu berikan kepada aku abaah, jubah yang kamu pakai, untuk saya selimut ketika mana dalam kubur nanti? Karena dia tahu Rasulullah adalah makhluk yang agung, dan apa sahaja yang ada pada Nabi akan mampu memberikan kebaikan kepada dirinya di alam kubur. Dan ketika dia mati,
Nabi memberikan aba'ah Rasulullah. Pakaian Nabi diberikan kepada Abdullah bin Ubay. Dan Nabi menolati solat jenazah Abdullah bin Ubay. Dan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu pada ketika tersebut marah dengan kemarahan Umariyah. Pegang Nabi SAW, ya Rasulullah, ini musuh Allah ya Rasulullah. Berapa perkara dah yang dia lakukan kepadamu ya Rasulullah. Kenapa Nabi buat begini ya Rasulullah? Kenapa Nabi SAW buat macam ni? Kenapa masih solat dengan jenazah dia? Apa kata Nabi SAW? Kata Sayyidina Rasul SAW, khayyaranillahu ya Umar. Wahai Umar, Allah bagi saya pilihan. Allah bagi saya pilih untuk saya solat jenazahnya atau tidak. Dan saya memilih untuk jenazahnya disolati oleh saya sendiri. Ajaib. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan falan yaghfirallahu lahum Kamu minta ampun kepada Abdullah Ubay ini, atau kamu tidak minta ampun kepadanya, atau kamu minta ampun 70 kali, wahai Nabi SAW, Allah tidak akan mengampunkan dosanya sama sekali. Kata baginda Rasul, wahai Umar, kalaulah Allah menyebut di dalam ayat ini 70 kali kamu minta pun kamu tak akan diberikan pengampunan kepada Abdullah bin Ubay. Kalaulah aku tahu pada bilangan ke-71 akan diberi pengampunan, aku akan minta ampun kepada Allah bagi Abdullah bin Ubay. Karena Allah Ta'ala sebut 70 kali. Maksudnya kalau 71 kali ke-71 kali Allah ampunkan, aku akan minta ampun 71 kali. Tetapi ayat tadi menunjukkan kata, mintalah ampun banyak mana pun aku tidak akan ampunkan, kata Allah. Dan Nabi SAW menunaikan solat jenazah. Setelah ditunaikan solat jenazah kepada Abdullah bin Ubay, turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabrih. Wahai Rasulullah, selepas ini jangan solat lagi di mana-mana jenazah mereka yang munafik itu, dan jangan berdiri di kubur mereka sama sekali. Karena mereka ini orang yang kafir, dan mereka itu mati dalam keadaan fasik kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin semua, ayat itu diturunkan Allah setelah Nabi melaksanakan solat kepada Abdullah bin Ubay. Boleh ke tidak Allah Ta'ala turunkan ayat itu terlebih dahulu sebelum itu? Allah Maha Agung. Tetapi disebabkan kasih dengan junjungan besar, Allah memilih menurunkan ayat tadi. Dan ini memahamkan kita dengan ayat, khayyaranillahu ya Umar. Allah memberiku pilih, wahai Umar, untuk aku menyolati jenazah lelaki ini atau tidak. Aku memilih untuk solat jenazahnya. Hadirin semua, ini adalah mayizati Rasulullah. Mizatu Rasulullah, kelebihan Nabi SAW yang tidak ada pada diri seorang pun di kalangan kita pada zaman ini. Yaitu Nabi bersifat dengan rahmat hatta kepada musuh yang paling kuat kepada Nabi SAW. Para hadirin yang dirahmati Allah, kalau untuk meniru Nabi SAW, ambillah cebisan rahmat tadi. Biarlah dalam hati kita ni ada rahmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Macam mana perbezaan sekalipun di kalangan kita, tanggungkan dengan tanggungan hasan. Letakkan pada timbangan kebaikan. Moga-moga itu akan menjadikan kita termasuk daripada umat yang dibanggakan oleh junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Saya tidak mahu memanjangkan kalam. Moga-moga selepas majlis ini dapat dalam hati kita perasaan rahmat kepada umat junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jaza. Mari ucapkan kepada Fadilatul Syekh Al-Ustaz Muhammad Nazrul bin Abdul Nasir, hafizahullah taala, di atas tausiah juga mau'izah hasanah sebentar tadi. Maqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kun aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la takun khamisan fatahlik. Jadi jadilah kamu orang yang berilmu, dan jadilah kamu orang yang menuntut ilmu,
dan jadilah kamu orang yang mendengar akan ilmu, dan jadilah kamu orang yang mencintai ilmu. Maka janganlah jadi orang yang kelima, iaitu tidak ada langsung daripada empat-empat tersebut. Jadi alhamdulillah pada malam ini kita ada guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita, yang memberikan ilmu kepada kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita pulang dengan kebaikan dan membawa faedah-faedah dengan apa yang telah diberikan oleh para masyayikh kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya berkat rimbunnya si pokok jati, tempat burung selalu bertemu. Sekali hidup biarlah bererti isikan akal dengan ilmu. Oleh itu marilah kita mendengarkan nasihat, juga kita mendengarkan mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Sayyidil Habib Al-Habib Muhammad bin Muhammad Agil Al-Mahdali hafizahullahu ta'ala wa ra'ah, selaku penasihat liqa mahabbah bulanan negeri Kedah, juga penasihat Majlis Ta'lim At-Tajdid. Jadi insya-Allah kepada Sayyidil Habib fa'ali falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru 10:30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salatan wa salaman ala habibihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa wa man sara ala darbihi wa nahjihi waqtafa. Thumma amma ba'd. Yang dikasihi lagi dihormati anakda pengacara majlis kita pada malam ini, hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa saddada khuta fi khidmatil Islam wal muslimin. Para masyayikhuna al-kiram, wabil khusus Fadilatul Ustaz Al-Syekh Muhammad Nazrul hafizahullah ta'ala wa ra'ah wa saddada khuta fi khidmatil Islam wal muslimin, dan juga Habibana Al-Habib Alwi bin Abdullah Al-Aidrus hafizahullah ta'ala wa ra'a wa saddada khutah fi khidmatil Islam wal muslimin, dan seluruh para asatizah yang tak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangkan rasa hormat dan ta'zim kepada antum semua, dan juga kepada ahlul insyad wa ahlul hadrah, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, atas diberi peluang untuk beramal saleh pada malam ini. Sesungguhnya kehadiran kita semua pada malam ini tiada lain yaitu beramal saleh, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala nazrah, pandangan darinya Subhanahu wa taala, dan juga pandangan daripada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu alal habib. Rasulullah SAW suatu ketika bersama para sahabatnya dan bertanya soalan kepada mereka, atadruna mal bakhil, atadruna manil bakhil, tahukah kalian siapa itu yang orang kedekut? Para sahabat ridwanul ajmain, setiap di antara mereka memberikan pernyataan tentang ataupun ta'arif tentang kedekut. Tapi Rasulullah SAW
memberikan pengertian yang lain. Kata Nabi SAW, al-bakhil man dzukirtu indahu wa lam yusalli alai. Kedekut ni, orang kedekut ini yang apabila disebut namaku di hadapannya, dia tidak berselawat ke atasku. Alhamdulillah, kita berterima kasih kepada penganjur majlis, para penganjur majlis pada malam ini, karena memberi kita peluang untuk banyak berselawat ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah sekalian, di dalam beramal saleh ini ada kehidupan. Ada kehidupan yang baik, sama ada di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat kelak, di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sudah dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam surah An-Nahl ayat 97, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, man 'amila salihan min dzakarin aw unsa falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita bahwa di dalam beramal saleh ini ada kehidupan yang patut kita ambil perhatian. Sebab itu di dalam beramal saleh ini, hadirin dan hadirat rahimakumullah, saya berpesan kepada diri saya sendiri dan semua yang hadir di dalam majlis ini untuk tidak menodai amal saleh tersebut dengan pelbagai aktiviti yang boleh merosakkan amal saleh tersebut. Jangan sampai dia menjadi amalun taleh. Nah, lawannya amalun saleh. Nah, apa kehidupan yang baik yang Allah janjikan di dalam amal saleh ini? Para alim ulama menyebut bahwa di antaranya adalah kehidupan yang baik adalah ar-rizqul halal, rezeki yang halal. Nah, sudah tentu kita semua memperoleh, kita semua nak apa yang ada dalam diri kita, yang masuk dalam diri kita, baik di kita ataupun keluarga kita, semuanya daripada rizqun halal. Jadi Masya Allah, kehidupan yang baik adanya di rizqul halal, rezeki yang halal. Para alim ulama juga menyebutkan bahwa kehidupan yang baik yaitu Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk melakukan ketaatan. Sebab Muhammad daripada amal saleh datanglah ketaatan. Di mana ketaatan ini, para hadirin dan hadirat rahimakumullah, boleh jadi di mana-mana tempat seperti sekarang ini. Nah, karena al-amakin, tempat-tempat yang ada ketaatan di dalamnya, disebutkan bahwa amakin mubarakah, tempat yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tempat-tempat yang dipenuhi oleh cahaya-cahaya yang sudah tentu akan membawa kita kepada ridha Allah Subhanahu wa taala, dan juga untuk bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam satu ucapannya bahwa tempat-tempat yang di dalamnya ada ketaatan itu dikenal dan dilihat oleh penduduk langit, yakni para malaikat. Begitu juga seperti halnya penduduk bumi
dapat melihat bintang-bintang di langit. Nah, jadi subhanallah, kita cukup beruntung karena selain daripada malaikat-malaikat yang insya Allah mengenali kita satu persatu di sini, juga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala nazra, pandangan darinya, agar insya Allah tidak keluar kita daripada tempat ini melainkan segala hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para alim ulama menyebutkan bahwa kehidupan yang baik ini adalah al-qanaah, yakni tidak mempertikaikan apa juga yang diberikan oleh Allah SWT kepadanya. Dan disebutkan bahwa al-qanaah kanzun la yafna, harta yang tidak akan habis. Sekiranya kita tidak mempertikaikan rela dengan apa yang Allah SWT berikan kepada kita, insya Allah itu tidak akan habis sampai insya Allah ke surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga dikatakan al-hayatu thayyibah. Salah seorang daripada al-a'immah, itu al-Imam Ja'far Shadiq, menyebutkan bahwa al-hayatu thayyibah di sini adalah ma'rifatullah. Mengenali Allah Subhanahu wa taala itu merupakan kehidupan yang terbaik. Bahkan itu adalah surganya dunia. Jadi di dunia pun juga ada surga. Di akhirat lebih-lebih lagi. Apa surga di dunia? Yaitu mengenali Allah Subhanahu wa taala. Nanti insya Allah di akhirat kelak kita minta kepada Allah Ta'ala untuk dimasukkan ke surganya dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi hadirin dan hadirat, kehidupan yang baik ini perlu kita ambil perhatian. Sama-sama orang-orang yang senantiasa hidupnya, waktunya diperuntukkan untuk ilmu, diperuntukkan untuk berdakwah ila Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena mereka adalah sebaik-baik teman duduk. Mujalasatuhum sa'adah, duduk dengan mereka adalah merupakan satu kegembiraan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Adanya majlis umpama ini, maka banyak sekali yang kita nak sampaikan, yang kita nak kongsi bersama, tak memandangkan masa hanya terhad saja. Oleh karena insya Allah sebentar lagi kita akan mendengar kalam dan taujihat daripada Habibana Habib Alwi Al-Idrus, maka kita kongsikan sedikit. Nah, di mana nasihat-nasihat ini sudah semestinya ada di dalam majlis-majlis umpama ini, agar kelak insya Allah menjadi bekal untuk kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pesanan-pesanan baginda yang sudah sepatutnya ada di dalam majlis-majlis umpama ini? Kata Nabi SAW, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Bukan bertakwa saja di masjid, bukan bertakwa saja di madras, bukan bertakwa di tempat ada pertemuan-pertemuan para orang saleh. Dimanapun kita berada, mesti kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, hadirin dan hadirat rahimakumullah, pesan Rasulullah SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Susuli perkara-perkara yang tak baik dengan perkara-perkara yang baik. Niscaya perkara-perkara yang tak baik itu akan dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah, kita hadir di sini
kita mendengar tausiah, mendengar lantunan-lantunan menceritakan mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah perkara yang baik yang insya-Allah akan memadam segala perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Taala, perbuatan-perbuatan yang suatu ketika dahulu tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, malam ini dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tamhuha, dipadam oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir di dalam majlis-majlis umpama ini. Dan yang ketiga, wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Berakhlak, bergaul, bercampur dengan manusia dengan sebaik-baik akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhlaknya begitu mulia. Tidak ada yang menandingi Rasulullah SAW. Bahkan diiktiraf oleh seluruh makhluk. Bukan orang Islam pun juga mengiktiraf Rasulullah SAW. Ada salah seorang penulis kitab yang diterjemahkan oleh Al-Ustadz Hasanin Haikal. Kitab itu diberikan nama dalam bahasa Arab Al-Khaliduna Mi'ah. 100 orang yang kekal 100 karena kehebatan mereka. Tapi yang dipilih apa? A'zamuhum Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling hebat, yang paling mulia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi ini adalah pesan-pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah menjadi bekal untuk kita sepanjang kita hidup di muka bumi ini, agar insyaallah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, kehidupan kita senantiasa dipandukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan yang terakhir sekali insyaallah dikongsikan juga satu amalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan ini kita cukup kenal, namun jarang sekali kita mengamalkannya. Walhal di dalamnya banyak kehidupan, banyak keistimewaan, banyak segala kemudahan-kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Suatu ketika, hadirin dan hadirat rahimakumullah, sahabat Abi Umamah Al-Bahili berada di malam masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam waktu yang bukan salat, salat 5 waktu. Dia berada di situ. Tiba-tiba datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Abi Umamah, apa yang kau buat di masjid ini di bukan waktu salat? Apa kata Abi Umamah? Ya Rasulullah, yang buat aku duduk sekarang ini yaitu kegelisahan dan hutang yang banyak. Nah, kata baginda sallallahu alaihi wasallam yang mafhumnya, maukah engkau ya Abi Umamah aku ajarkan satu amalan yang kau sebut satu kali di waktu pagi dan satu kali di waktu malam. Nah, kalau kau sebut, niscaya kegelisahanmu dan hutangmu akan ditukar oleh Allah Ta'ala dengan kemudahan dan diselesaikan hutang-hutangmu. Mau ya Rasulullah? Siapa yang tak mau amalan diberikan daripada Rasulullah SAW? Apa amalan tersebut, hadirin dan hadirat? Rasulullah SAW memberi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Kita semua hafal dan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul, wa a'udzubika min ghalabati dain wa qahrir rijal. Apa mafhumnya? Apa artinya hadirin dan hadirat rahimakumullah? Yang pertama, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada kegelisahan dan kesedihan. Nah, sekarang di akhir zaman ini banyak kegelisahan, banyak kesedihan. Nah,
Kita minta Allah tukar daripada kegelisahan, kesenangan, kesedihan, keseronokan. Yang kedua, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada tidak mampu dan penyakit malas. Ini sekarang juga salah satu penyakit di akhir zaman. Tak mampu, tak boleh buat, terus menyerah, tidak ada usaha. Al-kasal apalagi, malas. Malas ini, malas itu. Nabi sudah kasih obatnya. Tapi kita sendiri yang tidak amalkan obat tersebut. Yang seterusnya, wa a'udzubika minal jubni wal bukhul. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada sifat pengecut dan sifat bukhul, kedekut. Pengecut ini pun juga di antara penyakit-penyakit akhir zaman. Banyak tidak berani berhadapan, membaling batu sambil menyembunyikan tangan, mengeluarkan fitnah-fitnah dan sebagainya, tapi tidak mau bertanggung jawab. Bahkan ada juga orang yang mengikuti tanpa tahu, sekedar ikut saja. Walhal Nabi SAW sudah menyebut, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw yasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah dia bercakap baik ataupun diam. Kalau tidak ada cakap baik, lewat diam. Ini ikut campur juga dan sebagainya. Itulah banyak penyakit-penyakit, banyak bala ujian yang turun. Dan yang terakhir, kata Nabi SAW, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada hutang yang banyak dan juga wa qahrir rijal, boleh diartikan penganiayaan daripada orang-orang yang sama ada kita kenal ataupun tidak kita kenal. Ini hadirin dan hadirat rahimakumullah, amalan-amalan di antara amalan Rasulullah SAW yang perlu kita datangkan. Kita istiqamah insyaallah datangkan, satu di sebelah pagi dan satu di sebelah malam, agar insyaallah hidup kita senantiasa diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang disampaikan dan dikongsikan akan mendapat manfaat untuk kita semuanya, dan tidak keluar kita insyaallah daripada tempat ini melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, segala penyakit-penyakit kita disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala urusan-urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal afu minkum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairul jazak kita ucapkan kepada Sayyidil Habib Al-Habib Muhammad bin Muhammad Agil Hafizahullah ta'ala di atas tausah juga mawazah hasanah. Hadirin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah sebelum kita meneruskan tausiah yang akhir, insya-Allah kita juga akan dihidangkan dengan halwa telinga, dan juga insya-Allah kita akan lancarkan dengan kutipan dana. Kita akan lancarkan untuk kutipan tabung untuk program yang kita adakan, insya-Allah. Tak boleh bagi banyak, bagi sikit, tak boleh bagi sikit, bagi takat mana yang ada. Dan jangan susah hati yang tak bawa cash, kita ada sediakan QR code. Jadi gandakan lagi sedekah pahala itu dengan senyum, dan keluarkan apa yang ada di dalam paket kita. Sedekah ma naqasat min malin, tidak akan berkurang. Ma naqasat sedekah min malin, tidak akan berkurang harta bagi orang yang bersedekah. Jadi yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita persilakan kepada ahli-ahli khidmat yang bertugas untuk berjalan dan untuk kutipan dana. Jadi insya-Allah boleh pusing juga di bahagian-bahagian gerai dan juga di kawasan-kawasan yang adalah. Jadi insya-Allah kepada ahli khidmat yang telah ditugaskan, kepada petugas-petugas muslimin dan muslimat, insya-Allah kita minta untuk berjalan, untuk teruskan jalankan tugas. Dan kita nak tanya kepada warga Kulim, kita nak buat lagi ke tak? Nak buat lagi ke tak? Nak buat lagi ke tak? Tak mau nak buat lagi ke tak? Jadi insya-Allah
kita nak buat lagi dan lagi. Sebelum ni kita buat di dalam Dewan Utama penuh berlimpah. Jadi kali kedua ini merupakan kali kedua kita adakan di sini, kita adakan di luar. Jadi ramai lagi yang baru sampai, yang duk cari parking pun ada. Jadi ada lagi dia tak balik lagi. Tadi dia nampak ramai, kemudian dia pergi cari ayak. Lagi patah balik main di sini insya-Allah. Jadi kepada petugas-petugas, jadi insya-Allah boleh jalankan tugas-tugas anda. Jadi kita silakan kepada kumpulan qasidah Ahlul Insya' untuk meneruskan qasidah. Allah. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلى الله وسلم عليه وأجمل منك لم ترى قط عين وأطيب منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل قمر سيدنا النبي قمر جميل وجميل سيدنا النبي وجميل وكف المصطفى كالورد نادي عطرها يبقى إذا بست أيادي كف المصطفى كالورد نادي عطرها يبقى إذا مست أيادي عم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البراء يا قمر سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل ولا ظل له بل كان نورا نال الشمس منه والبذورا ولا ظل له بل كان نورا نال الشمس منه والبذورا لم يكن الهدى لولا ظهورا ولا
ظهورا ولم يكن الهدى لولا ظهورا وكل الكون أنار بنور طه سيدنا النبي قمر وجميل سيدنا النبي وجميل محمد بشر لا كالبشر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد بشر لا كالبشر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد بشر لا كالبشر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر محمد سيد الكونين والثقلين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والفريقين من عرب ومن عجم محمد بشر لا كالبشر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر نبينا الأمير فلا أحد نبينا الأمير فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي أبر في قولنا منه ولا نعمي محمد بشر لا كالبشر محمد بشر لا كالبشر بل هو كالياقوت بين الحجر بل هو كالياقوت بين الحجر الصلاة صل عليه سلام عليه
Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khuz biyadi anta wasilati قلت حيلتي أدركني Sudahkah kamu memberi cinta Membalas rindu buat baginda Hidupkan hati gerakkan lidah Gegas hadiri majlis qasidah Ya Rasulullah salamun alaik Ya fi ashabi wa taradi Fatayati ratal alamin Ya uhail al-jubi wal-karabi Oh cintakan dosa sibukkan dunia Dicipta sebagai umatnya Apakah cinta kita diterima Bekalan hamba akhirat sana Ya Rasulullah salamun alaik Ya fi ashabi wa taraji Fatayati ratal alamin Ya uhail al-jubi wal-karabi Sepertiku hanya mengharap Bekalan rindu terus disuam Sepertiku hanya mengharap Bekalan rindu terus disuam Seperti Adam memakan larangan Turun ke dunia terus ke sunia Jadi layan dengan rintingan Ketika Muhammad ditasulkan Ya Rasulullah salamun alaik Ya fi ashabi wa taradi Fatayati ratal alamin Ya uhail al-jubi wal-karabi sabar mengalung mohon bertangan seperti Yunus meninggal sorongan hikmah al-Qudus nun datang menelan dadi terus walau umat enggan seumpama dakwah berzaman hanya yang patung sedikit golongan sakit dituduh gila sendirian
kuat menempuh demi kecintaan. Ya Rasulullah salamun alaihi Rafi'i ashadi wa daraji رحمة العالمين يا أهائل الجود والكرم Allah, hari-hari kita hanya berkata tentang dirinya, jelas di mata, syama'il di buruh menambah cinta. Moga sudi bertemu di suatu masa, walau tersadar imanku rapuh, terus mendoakan dengan bersungguh agar permintaan hamba kan dipenuh, dapat menatapmu walau dari jauh. Rabbi fa'fa'na bi berkati wadina al-husna bi hurmati. Rabbi fa'fa'na bi berkati wadina husna bi hurmati wa amitna fi tariqati wa muafatil minal fitani. يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني ودرجي هدايتي رحمة العالمين يا أهائل الجود والكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله وسلم عليه. Alhamdulillah, majlis mengucapkan jazakumullah khairul jaza kepada Sayyidil Habib Al-Habib Muhammad bin Muhammad Agil Al-Mahdali hafizahullah ta'ala, juga kepada Ahlul Insyad di atas alunan qasidah sebentar tadi. Hadirin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiba saatnya kita mendengarkan tausiah juga mau'izah hasanah yang akhir, tausiah yang terakhir daripada guru kita Ad-Da'i ilallah Al-Habib Alwi bin Abdullah bin Husin Al-Adrus hafizahullah ta'ala. Dan insyaAllah tuan-tuan hadirin jemaah sekalian, jangan kita pulang. Setelah selesai daripada tausiah Habib, insyaAllah kita akan lengkapkan Maulid Ad-Diya'ul Lami' akan diteruskan dengan Mahlul Qiyam, dan juga akan diteruskan juga dengan doa penutup. Dan juga insyaAllah tuan-tuan makluman juga insyaAllah jenazah almarhum Tuan Guru Syekh Abdul Wahab ataupun lebih dikenali sebagai Tuan Guru Haji Awang Lanai akan disolatkan di Masjid Tuan Guru Haji Omar Zuhdi di Parit Panjang pada jam 10 pagi esok. Jadi untuk yang pada malam ni insya-Allah untuk yang ingin baca Quran
di sana insya-Allah ada di masjid berdekatan berhampiran rumah Tuan Guru. Ramai di sana yang hadir untuk baca Quran dan juga ziarah, terbuka sehingga esok pagi, dan insya-Allah pada jam 10 pagi akan disolatkan di Masjid Tuan Guru Haji Omar Zuhdi di Parit Panjang. Jadi insya-Allah untuk itu marilah kita mendengarkan kalimatut thayyibah juga mau'izah hasanah yang akan disampaikan oleh Al-Hawi bin Abdullah bin Husin Al-Adrus hafizahullah taala, fa alaihi falyatafaddal mashkura wa minallahi ma'jura. الله اشتغل هذا ويتقفل هذا. تعطوا الميكروفون، تعطوا الميكروفون لجي يترجم. شغال عندك هذا؟ تأكد منه شغال. بسم الله بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على اجتماع من أجل رسول الله. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas perkumpulan kerana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ولعل الوقت قد طال عليكم. Dan waktu telah berlalu dengan panjangnya. ولكن كل ذلك من أجل سيدنا محمد. Akan tetapi duduknya kita yang panjang ini adalah kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam. فرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يستحق أكثر من هذا. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah lebih tempohnya lebih panjang daripada kita ini. ولو بدلنا أرواحنا من أجله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكان قليلا. Walaupun kita terpaksa mengorbankan seluruh jiwa dan roh kita, semuanya itu pengorbanan amatlah sedikit. فنحن ببركته صلى الله عليه وآله وسلم. Maka kita semua ini adalah disebabkan keberkatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. لولا المربي ما عرفت ربي. Kalau bukan disebabkan seorang murabbi, aku tidak akan mengenal Tuhanku. والمربي هو سيدنا محمد. Dan murabbi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. النور الخالص Yang mana cahaya yang tulus. الذي خلقه الله من نوره Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi SAW daripada cahayanya. وأبرز نوره. Dan telah tersebar cahaya Nabi SAW. فبعد بروز نور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خفتت وخفضت جميع الأنوار. Dan setelah mana tersebar daripada cahaya terang benderang Nabi SAW, maka akan menjadi sirna cahaya yang lainnya. حتى الشمس. Sehingga kan cahaya matahari sekalipun. وهل تستطيع الشمس أن تصل إلى نور الحبيب؟ Adakah mampu cahaya matahari untuk menandingi cahaya Nabi Muhammad SAW? قال بعض الصحابة رضوان الله عليهم Setelah berkata sebahagian daripada sahabat Nabi كنت SAW, أمشي مع رسول الله في وقت الظهيرة sekali kami berjalan bersama dengan Nabi SAW di waktu tengah hari yang terang. فخفت أن أطأ ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسيء الأدب معه. Maka aku berjalan di belakang Nabi SAW untuk berteduh di bawah bayang-bayang Nabi SAW, tetapi kerana beradab dengan Nabi SAW, فنظرت لأجد الظل فلم أجد له ظلا. maka aku dah mendapati di belakang Nabi SAW tidak ada cahaya atau tidak ada bayang-bayang di belakang Nabi SAW. وبقية الناس لهم ظل Dan berbaki daripada sahabat-sahabat yang lain terdapat bayang-bayang di belakang mereka. لكن حبيب الله لا ظل له Nabi SAW itu tidak memiliki bayang-bayang. لأن نوره أقوى من نور الشمس. Kerana cahaya Nabi SAW itu lebih terang daripada cahaya matahari. فكيف يكون له ظل؟ Bagaimanakah Nabi SAW itu akan terdapat pada Nabi بل bayang-bayang? الشمس تستمد نورها من نوره صلى الله عليه وآله وسلم. Sedangkan cahaya matahari itu pun terpaksa bergantung kepada cahaya Nabi SAW. قال أحد الصحابة أيضا Telah berkata sebahagian daripada sahabat juga. خرجت مع رسول الله في ليلة مغمرة Dan suatu malam aku telah berjalan dengan Nabi SAW di waktu malam yang terdapat bulan purnama. وقد اكتمل البدر Dan pada malam tersebut bulan penuh terang benderang. فكنت أنظر إلى البدر وأنظر إلى وجه النبي. Aku melihat kepada bulan purnama tersebut dan aku melihat kepada wajah Nabi SAW. فوالله لوجهه أضوأ من القمر. Sungguh demi Allah cahaya daripada wajah Nabi SAW itu lebih indah daripada cahaya bulan. كملت محاسنه. Dan telah sempurna daripada keindahan Nabi. فلو أهدى السناء للبدر عند تمامه لم يخسف.
Dan sekiranya cahaya daripada bulan tersebut untuk menandingi cahaya Nabi SAW, nescaya tidak akan dapat. وعلى تفنن واصفيه بوصفه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف. Dan telah berlalu daripada masa untuk mensifatkan tentang Nabi SAW, maka tidak ada yang dapat menceritakan tentang kesempurnaan sifat Nabi SAW. فليتفنن المتفننون Dan telah bercerita orang-orang yang ahli dalam bercerita. وليصف الواصفون Mereka telah menceritakan sifat-sifat baginda Rasulullah SAW. وليتحدث المتحدثون Orang yang mengkhabarkan ataupun mensifatkan daripada sifat Nabi وليمم SAW. الشاعرون. Dan menceritakan daripada hal Nabi SAW. فوالله ما بلغوا عشر معشار حقيقة رسول الله. Sungguh tidak akan dapat menceritakan walaupun sekelumit daripada kesempurnaan sifat Nabi SAW. ومن الذي يستطيع أن يحصي قطرات المطر؟ Siapakah yang mampu untuk menghitung daripada bilangan titisan hujan? هذا الإمام العظيم Ini adalah seorang imam yang agung. فنحن به نفرح. Maka dengan Nabi SAW lah kita bergembira. معنا فرح بالنبي عسى علينا يدوم. Mudah-mudahan dengan kegembiraan dengan Nabi SAW ini berterusan. يا مرحبا شهر رحمته علينا تدوم. Selamat datang bulan yang mana terdapat padanya cahaya daripada rahmat Nabi SAW. وإذا أقبل ربيع أقبل على القلب الفرح. Apabila semakin dekat kepada bulan kelahiran Nabi SAW, perlulah bertambah kecintaan kita kepada ataupun kegembiraan kita kepada Nabi SAW. وربيع عند الناس شهر Kerana bulan Rabi' ini pada manusia ini adalah bulan. وعند المحبين كل العام ربيع. Kerana bagi setiap para pencinta Nabi SAW sepanjang tahun adalah Rabiul Awal. بل كل لحظاتهم ربيع. Bahkan setiap daripada detik dan saat mereka adalah bulan Rabiul Awal. وكلما ذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فهم في ربيع. Dan semua apa yang diceritakan, disifatkan ini bagi adalah Nabi SAW adalah bulan kelahiran Nabi. فكيف لا نفرح به؟ Bagaimana kita tidak bergembira dengan Nabi SAW? فإن طربنا فما في ذا الطرب من جناح. Dan sekiranya kita semakin hampir dengan Nabi SAW, maka kita akan mendapatkan daripada habuannya. الذي سخر له الله سبحانه وتعالى كل شيء. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempermudahkan kepada Nabi SAW segala-galanya. ذكر الإمام النبهاني Disebutkan oleh Al-Imam An-Nabhani عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. عن العباس بن عبد المطلب. Daripada bapa saudara Nabi SAW, Ibnu Sayyidina العباس Abbas. نفسه مش ابن عباس، العباس. Sayyidina Abbas radhiyallahu taala anhu, bapa saudara Nabi SAW, يقول للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: telah berkata kepada Nabi Muhammad SAW, يا رسول الله wahai Rasulullah, دخلت عليك وأنت طفل صغير suatu ketika wahai Rasulullah aku bertemu dengan engkau waktu itu engkau masih kecil. في ليلة مقمرة Pada waktu malam bulan terdapat bulan purnama ولم يكن عندك أحد. dan tidak ada seseorang pun bersama dengan engkau waktu tersebut. طبيعة الطفل يحب من يلعب معه. Dan menjadi kebiasaan bagi seorang kanak-kanak akan bermain dengan sesiapa yang ada dengannya. قال يا رسول الله لم يكن عندك أحد يلعب معك. Dan pada ketika tersebut aku melihat engkau tidak ada sesiapa pun bersama dengan engkau wahai Rasulullah. ولكن يا رسول الله قد رأيت القمر يلاعبك. Dan aku melihat pada malam tersebut, malam bulan purnama itu, bulan yang purnama itu bermain dengan engkau wahai Rasulullah. رأيتك تشير بإصبعك إلى القمر فإن أشرت إليه يمينا ذهب إلى اليمين وإن أشرت له يسارا تبعك القمر يا سيد القمر. Dan bulan pada malam tersebut, bulan purnama itu bermain-main dengan engkau wahai Rasulullah. Apabila engkau menunjukkan daripada jari telunjukmu itu ke arah kanan, bulan purnama itu akan bergerak ke arah kanan. Dan sekiranya engkau menunjukkan jari telunjukmu ke arah kiri, bulan tersebut itu akan beralih ke arah kiri. Dan engkau adalah purnama, sang purnama melebihi bulan purnama tersebut. قال له جبريل. Berkata malaikat Jibril alaihissalam, يا رسول الله wahai Rasulullah, كنت أرى في الأفق وفي السماء في عالم الغيب نور يضيء. Dan malaikat Jibril alaihissalam menceritakan, dan aku melihat di ufuk langit yang tertinggi ada satu cahaya yang terang benderang. ولكني الآن لم أعد أراه. Dan pada waktu tersebut aku tidak, dan pada sekarang ini aku tidak lagi melihat cahaya فقال له tersebut. رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: Dan Nabi SAW berkata, أتعرف يا جبريل ما ذاك النور؟ dan tahukah engkau wahai Jibril apakah cahaya itu? قال ذاك أنا.
dan itu adalah cahayaku. وعندما ولدت انتقل النور إلى الأرض Dan apabila aku dilahirkan, cahaya tersebut telah berpindah ke bumi. فكان يستضيء به أهل الأرض وأهل السماء. Dan cahaya tersebut telah menerangi penduduk di langit dan di bumi. وإن أمي رأت حين وضعتني نورا أضاء لها قصور الشام. Dan ketika mana kelahiran Nabi SAW dengan berserta kelahiran tersebut telah terpancar cahaya sehingga menerangi istana-istana di Syam. اجمع أنوار الدنيا كلها Dan Nabi SAW mengumpulkan cahaya di dunia ini semuanya. وسلطها إلى أي جهة. Dan Nabi SAW telah menunjukkan ke arah mana sekalipun cahaya tersebut. لن ترى الذي خلف الجدار. Dan cahaya tersebut tidak dapat ditembus walaupun di balik dinding. لكن نور محمد اخترق Akan tetapi cahaya Nabi SAW dapat menembusi segala-galanya. ولم يخترق فقط Dan bukan setakat menembusi, بل قرب المسافة dan bahkan akan meruntuhkan daripada bangunan حتى tersebut. أصبحت أمه وهي في مكة ترى قصور الشام. Dan cahaya yang terang itu walaupun dia dapat menerangi istana-istana di Syam, dapat dilihat oleh ibu Nabi SAW yang berada di Mekah. هذا النور لا يزال شارق Dan cahaya tersebut sehingga saat ini masih ada. ولن يغيب أبدا. Selama-lamanya tidak akan sirna. ولكن Tetapi ما نصيبي ونصيبك من هذا النور؟ apakah nasib kita dan nasib kita semua dengan cahaya Nabi ما SAW ini? مقدار هذا النور في قلبي وفي قلبك؟ Dan apakah adanya cahaya Nabi SAW tersebut di dalam hati kita semua? هل نفرح برسول الله؟ Adakah kita bergembira dengan Nabi هل SAW? نطرب إذا ذكر رسول الله؟ Adakah gemetar hati kita apabila disebutkan nama Nabi SAW? سمعتم قبل قليل القصيدة التي تقول قمر رسول الله. Dan sebentar tadi kita telah mendengarkan lantunan qasidah menyebutkan tentang purnama Nabi SAW. هذا وصف لتقريب الأمر إلى عقولنا. Dan perumpamaan tersebut akan dapat difahami oleh akal fikiran kita. وإلا فقد فاق القمر. Dan sekiranya hilang daripada bulan purnama, سأل بعض التابعين أحد الصحابة telah bertanya salah seorang tabi'in kepada seorang sahabat. قال صف لي رسول الله. Ceritakan kepadaku tentang Nabi SAW. يتشوقون Mereka berindu untuk mengetahui tentang Nabi إلى SAW. وصفه صلى الله عليه وسلم. Dan apabila para sahabat menceritakan kepada para tabi'in tentang Nabi صف SAW, لي رسول الله. ceritakan sifat Nabi SAW أحب kepadaku. أن أعرف وصفه. Dan aku suka ataupun cinta untuk mengetahui tentang sifat Nabi بل SAW. كانوا لا يملون من ذكر أوصافه صلى الله عليه وآله وسلم. Dan tidak akan dapat kurang daripada menceritakan tentang sifat Nabi SAW. قال له كيف كان رسول الله؟ Dan bagaimanakah keadaan baginda Rasulullah هل SAW? كان رسول الله كالقمر؟ Adakah Nabi SAW seumpama bulan purnama? تغير وجه الصحابي. Maka berubah wajah sahabat. قال ما تقول؟ Apakah yang engkau katakan? القمر Bulan purnama? والله أضوأ من القمر. Bahkan wajah Nabi SAW itu lebih indah dan terang daripada bulan purnama. قال كيف هو؟ Bagaimanakah keadaan Nabi SAW? قال كأن الشمس تجري في وجهه. Dan wajah Nabi SAW itu seolah-olah matahari yang berlegar-legar di wajah Nabi قالت SAW. السيدة عائشة عليها رضوان الله Dan berkata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha, ليس لنا من سراج في الأيام المظلمة إلا وجه رسول الله. dan Sayyidatina Aisyah menceritakan tidak ada pada malam yang gelap bergelita lampu pelita yang melainkan adalah cahaya Nabi SAW. يا رب أكرمنا برؤية Ya هذا Allah, الوجه. muliakan kami untuk melihat wajah mulia ini. جميل صلى الله عليه وسلم. Indahnya Nabi SAW. والله إنه جميل. Demi Allah, sungguh indah Nabi SAW. تصور ما تتصور في الجمال ففي حقه قليل. Dan ceritakanlah apa jua jenis kecantikan dan keindahan, semuanya kurang. هو جميل. Nabi SAW lebih indah. جميل. Indah. والله جميل. Demi Allah, Nabi SAW itu indah. والله جميل. Demi Allah, Nabi SAW itu indah. والله جميل. Demi Allah, Nabi itu indah. وإذا رأيته لا تشبع من جماله. Dan kiranya kamu melihat Nabi SAW, kamu tidak akan kenyang daripada melihat wajah tersebut. وجماله جمال حقيقي. Dan keindahan wajah Nabi SAW adalah hakikat keindahan yang sebenarnya. الجمال الحقيقي الذي لا يختلف فيه المحب والعدو. Yang mana cahaya daripada keindahan tersebut tidak akan memisahkan di antara pembenci dan juga pencinta. حتى عدوه يشهد له بالجمال. Dan bahkan musuh Nabi SAW juga menyaksikan keindahan wajah Nabi SAW. الجمال عند الناس نسبي.
Dan wajah keindahan pada wajah manusia itu ada sebahagian. وعند محمد مكتمل. Dan keindahan pada wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah sempurna. الجمال يختلف من شخص إلى شخص. Keindahan itu berbeza di antara wajah daripada setiap orang. وعند حبيبي لا يختلف. Dan pada wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbeza ataupun berkurang sedikit pun. الجمال قد يكون اليوم جميل ثم غدا يتبدل فلا يكون جميلا. Keindahan wajah seseorang boleh jadi hari ini cantik dan indah, pada keesokan hari tidak lagi indah dan cantik. لكن جمال رسول الله لا يتغير. Kan tetapi keindahan kecantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sedikit pun tidak berubah dan berkurang. كل إنسان يحب Dan setiap manusia yang mencintai ويشتاق لمحبوبه. dan mencintai dan merindui kepada pencintanya. فإذا رأى محبوبه سكن. Dan apabila dia melihat wajah orang yang dicintai, nescaya dia akan menjadi tenang. وكلما كرر النظر إلى محبوبه شبع. Dan apabila berulang-ulang dia melihat kepada wajah orang yang dicintainya, nescaya dia akan merasa puas واكتفى. dan dia akan merasa cukup. لكن Akan tetapi من يرى حبيبي محمد لا يشبع. siapa yang melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan merasa puas dan kenyang sedikit pun. وكلما رآه ازداد شوقا له أكثر. Siapa yang melihat keindahan wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan bertambah kerinduan untuk melihat lagi wajah Nabi sallallahu فلا alaihi wasallam. يهدأ أبدا Yang mana keindahan tersebut berselama-lamanya. حتى يراه Sehinggalah kita melihat wajah Nabi SAW. فيشتاق له أكثر. Dan tambahkanlah kerinduan kepada Nabi SAW. فيراه Sehingga kita melihat wajah Nabi فيزداد SAW. الشوق أكثر. Tambahkanlah kerinduan kepada Nabi SAW. ومن الذي يشبع من رسول الله؟ Siapakah yang akan merasa puas dengan Nabi SAW? الله يرينا هذا الوجه. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan dapat melihat wajah ini. الله يجعلنا ممن يفرح برسول الله ويفرح به رسول الله. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita ini bergembira dengan Nabi SAW dan Nabi SAW gembira terhadap kita. كان الصحابة إذا رجعوا إلى بيوتهم اشتاقوا لرسول الله. Dan para sahabat itu mereka apabila pulang ke rumah mereka mereka rindu kepada Nabi SAW. فينتظرون وقت رؤيته. Dan mereka menanti-nanti saat pertemuan mereka untuk melihat wajah Nabi فيأتون SAW. إلى رؤيته. Dan mereka rindu untuk melihat wajah Nabi SAW. ولهذا مرض سيدنا ثوبان Dan akan sebab itulah telah jatuh sakit Sayyidina Thauban حتى radhiyallahu ta'ala. ضعف واصفر لونه. Dan sehingga beliau itu jatuh sakit dan menjadi kekuning-kuningan dari tubuh badan beliau. زاره رسول الله. Dan beliau itu diziarahi oleh Nabi sallallahu ما alaihi بك wasallam. يا ثوبان؟ Apakah yang telah terjadi terhadapmu wahai Thauban? أي مرض أصابك؟ Apakah sakit yang telah menimpa engkau wahai ما Thauban? الذي حل بك؟ Apakah yang telah terjadi terhadap engkau? قال الشوق يا رسول الله. Kerana rindu wahai Rasulullah. الشوق إليك. Kerana rindu kepada engkau wahai Rasulullah. تذكرت يوم القيامة Aku teringat nanti pada hari kiamat إن دخلت إلى النار. apabila ada yang dimasukkan ke dalam api neraka. ماذا يا ثوبان؟ Apakah wahai Thauban? ماذا لو دخلت النار؟ Apakah yang akan terjadi sekiranya engkau masuk ke dalam neraka? لم يقل فيها عذاب. Di dalam neraka itu adanya azab. لم يقل فيها عقارب وحيات. Dan juga di dalam neraka adanya siksaan. كل هذا لم يفكر فيه. Dan bukan itu yang beliau fikirkan. إن دخلت النار Sekiranya aku masuk ke dalam neraka, لم أرك يا رسول الله. sekiranya aku masuk neraka, aku tidak akan dapat bertemu dan melihat wajahmu wahai Rasulullah. هذا عذابي. Itu adalah azabku Rasulullah. العذاب البعد عنك يا رسول الله. Azab itu adalah merupakan apabila aku jauh daripadamu wahai Rasulullah. وإن دخلت الجنة Sekiranya aku masuk ke dalam syurga, كنت في منزلة دون منزلتك فلا أراك يا رسول الله. aku akan berada di suatu tempat di dalam syurga yang mana lebih rendah dan aku tidak akan dapat melihat engkau wahai Rasulullah. ما هذا الشوق؟ Apakah kerinduan ini? ما هذا الشوق؟ Kan apakah betapa besarnya kerinduan ini? لا يفكر في الجنة ولا في قصورها ولا في حورها. Dan Sayyidina Thauban itu tidak memikirkan tentang kenikmatan istana-istana dan bidadari di dalam syurga. يريد يرى نبيه محمد. Dan dia inginkan di dalam syurga itu adalah dapat bertemu melihat wajah Nabi SAW. في هذا المعنى يقول حبيبنا علي بن محمد الحبشي صاحب المولد: Dan atas perkara inilah disebutkan oleh pengarang Maulid Al-Habib Ali bin Al-Habishi rahimahullah ta'ala. في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما. Dan di dalam syurga itu tidaklah aku mengharapkan melainkan adalah pertemuan dengan Nabi SAW.
يشتاق لها لأن فيها محمد. Kerana aku rindu kepada syurga itu kerana dalam syurga itu terdapatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. بل قد اشتاق الجذع Dan sebagaimanalah yang telah berlaku kepada sebatang tunggul kayu, tunggul الذي kurma, بعد من رسول الله 3 أذرع yang mana jauhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada tunggul kayu kurma yang mati ini, yang hanya berbeza 3 hasta sahaja. بكى الجذع Telah menangis dua tunggul kurma tersebut, بكاء جذع يبكي yang mana tangisan yang begitu hebat daripada tunggul kurma itu. خشب Satu batang kayu, عنده إحساس kerana di batang kayu tersebut adanya perasaan, أفضل من كثير من الناس. dan lebih baik batang kayu tersebut daripada ramai daripada kalangan manusia. بكاء شوقا Yang mana batang kayu tunggul kurma tersebut telah rindu kerana kerinduan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menangis. أيها الجذع Wahai tunggul kayu kurma, أنت لم تبعد كثير، engkau tidak jauh daripada Nabi SAW. أنت في المسجد Engkau di dalam masjid yang sama bersama dengan Nabi SAW. 3 أذرع فقط. Hanya 3 hasta sahaja. أنا كم بعيد من رسول الله، Sedangkan kami ini betapa jauhnya kami dengan Nabi SAW. كم بيني وبين رسول الله. Betapa jauhnya kami dengan Nabi SAW. قال الجذع لا أطيق بعدا عن جسد كان يتكئ علي. Aku tidak mahu berjauh dengan Nabi SAW, sedangkan Nabi SAW pernah mendekatkan batang tubuh Nabi SAW kepadaku. إلى متى Sampai bilakah ونحن بعيدين من رسول الله؟ kita dalam keadaan yang jauh dengan Nabi SAW? نسألك يا الله Ya Allah, kami memohon kepada Engkau في هذه di الليلة dalam malam ini في هذه الساحة dan juga di perkumpulan ini, وهذه القلوب متوجهة إليك. dan hati-hati kami menumpukan kepada Engkau ya Allah. أرنا وجه رسول الله Perlihatkanlah kepada kami wajah Nabi SAW. لا تفرقنا عنه يا الله Jangan pisahkan kami dengan Nabi kami ya Allah. يا رب. وهذه القلوب تجتمع بالحبيب المحبوب. Ya Allah, semua hati-hati yang berkumpul ini rindu kepada Nabi SAW. إلهي Tuhan kami, خرجت هذه القلوب ya Allah, keluarkanlah daripada hati-hati ini, لك ومن أجلك daripada yang hanya ada Engkau ya Allah, محبة لنبيك. kecintaan kepada kekasih Engkau ya Allah. جلسوا الساعات الطوال Dan kami telah duduk di tempat ini berjam-jam ya Allah, من أجل حبيبك hanya semata-mata kerana kekasih-Mu ya Allah. في هذه الساحة Di dalam pertemuan, di perkumpulan ini ya Allah, وهم ينادونك ya Allah, kerana Engkau ya Allah, أن تحشرهم مع النبي. ya Allah, kami memohon kepada Engkau agar Engkau bangkitkan kami bersama dengan kekasih-Mu ya Allah. نناديك من أجل هذا Ya Allah, kami memohon kepada Engkau hajat-hajat kami ya Allah. يا Ya الله Allah, يا الله ya 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 Allah, يا ya الله Allah, يا الله ya Allah, يا ya الله Allah. أمطر على قلوبنا شوق الحبيب صلى الله عليه وسلم. Hujanilah ke dalam hati-hati kami kecintaan dan kerinduan kepada Nabi SAW. لا تحرم فردا منا من مرافقته. Jangan haramkan kami daripada perpisahan dengan Nabi SAW. يا رب مع من تحشرنا Bersama siapakah kami akan dibangkitkan ya Allah? وأين تضعنا Dan di manakah Engkau akan letakkan kami ya Allah? لا نطيق بعدا عن حبيبنا Jangan Engkau jauhkan kami daripada Nabi kami ya Allah. وإن كنا لا نستحق ذلك Walaupun kami tidak layak untuk bersama dengan Nabi kami ya وإن Allah. كنا عصاة Walaupun kami ini banyak melakukan maksiat ya Allah. لكننا لا نطيق البعد عن الحبيب. Ya Allah, akan tetapi kami tidak mau jauh daripada Nabi kami ya Allah. سيدي يا رسول الله Tuhan kami ya wahai Rasulullah. يا رسول الله Ya Rasulullah. توجه إلى الله في أمرنا Yang mana Rasulullah itu memohon kepada Tuhannya untuk kita. اشفع إلى الله فينا Dan Nabi SAW memohon syafaat kepada Allah buat kita. يا رسول الله Ya Rasulullah, نحن نحبك kami mencintai Engkau ya Rasulullah. ولا نطيق بعدا عنك. Ya Allah, ya Rasulullah, kami tidak mau jauh daripada Engkau ya Rasulullah. ذنوبنا حجبتنا
dan dosa-dosa telah menghijabkan kami ya Rasulullah. نشهدك أن تبنا إلى الله Kami memohon kepada engkau agar engkau memohonkan keampunan kepada Allah buat kami ya Rasulullah. وهذه أيدينا قد امتدت إليك Dan tangan-tangan yang menadah tangan ini wahai Rasulullah, فخذ بأيدينا إليك sambutlah tangan-tangan kami ini wahai Rasulullah. خذ بأيدينا إليك Sambutlah tangan kami ini wahai Rasulullah. خذ بأيدينا إليك Pimpinlah tangan kami ini wahai Rasulullah. لا تتركنا يا رسول الله Jangan tinggalkan kami wahai Rasulullah. لا تطردنا يا رسول الله Ya Rasulullah, jangan jauhkan kami ya Rasulullah. لا تغلق الأبواب في وجوهنا يا رسول الله Jangan tutupkan pintu-pintu kepada kami wahai Rasulullah. رسول الله Wahai Rasulullah. رسول الله Wahai Rasulullah. رسول الله Wahai Rasulullah. رسول الله Wahai Rasulullah. لا تترك من يحبك Nabi SAW tidak membenci siapa yang mencintainya. حاشاك أن تترك من يحبك Nabi SAW tidak akan meninggalkan siapa yang mencintainya, dan mudah-mudahan kita tidak dijauhkan dan ditinggalkan oleh Rasulullah. يا رب شفعه فينا Ya Allah, berikanlah syafaat kepada kami daripada يا Nabi رب SAW, أسقنا من يده الشريفة agar kami dapat minum daripada telaga Nabi SAW, يا daripada رب tangan baginda. أدخلنا معه الجنة Masukkanlah kami ke dalam syurga bersama Rasulullah. نسألك يا الله Kami memohon kepadamu wahai ya يا Allah. الله Ya Allah. يا 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 الله Ya Allah. كل من حضر في المجمع Semua yang hadir di dalam majlis ini wahai Allah, ينصرف قد كتبته في ديوان المرافقة لرسول الله jadikanlah kami yang bersurai daripada majlis ini daripada kalangan orang yang dapat bersama-sama dengan Rasulullah. يا الله Wahai Allah, نبيت الليلة ونحن مكتوبين من المرافقين لرسول الله jadikanlah kami tidur pada malam hari ini dan telah nama kami tertulis daripada kalangan orang yang dapat berdamping dengan Rasulullah. هذا طمعنا في الله Dan ini adalah merupakan harapan kami kepada Allah. أليس الله بكريم Dan bukankah Allah itu maha pemurah? أليس الله بكريم Bukankah Allah itu maha pemurah? أعندكم شك في كرم الله Dan adakah kita inginkan daripada sifat pemurah Allah? تشكون في كرم الله Dan kita memohon daripada sifat pemurah Allah. والله إنه كريم Demi Allah, Allah itu maha pemurah. وإذا ناداه العبد لا يرده سبحانه وتعالى Demi Allah, sekiranya hambanya memohon kepada Allah, Allah tidak akan mensia-siakan permohonan hambanya. وظننا الليلة نبيت ونحن مرافقين لرسول الله Dan yakinlah kita tidur pada malam hari ini, mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada kalangan orang yang dapat berdamping dengan Rasulullah. الحمد لله Dan Alhamdulillah, segala الحمد puji bagi Allah. لله Alhamdulillah. قولوا لربكم من صميم قلوبكم الحمد لله Ucaplah daripada dasar hatimu yang terdalam, Alhamdulillah. وأحسنوا الظن بربكم Dan berbaik sangkalah kepada Allah. وانصرفوا بالبشارة Dan kita keluar daripada majlis ini dengan kegembiraan. وناموا وأنتم في فرح Dan kita beroleh kabar gembira dan kita tidur dalam mendapatkan kegembiraan. إن شاء الله قبلنا الله الليلة Dan insya-Allah mudah-mudahan Allah memperkenankan daripada apa yang kita mohon. إن شاء الله نقرب من النبي محمد الليلة Insya-Allah mudah-mudahan dengan sebab malam ini kita akan didekatkan dengan Nabi sallallahu alaihi إن wasallam. شاء الله نكون من السعداء الليلة Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita daripada orang yang beroleh kebahagiaan. آمين Amin. آمين Perkenanlah doa kami ya Allah. آمين Amin. آمين Amin. جزاكم الله خيرا Mudah-mudahan Allah membalas baik-baik balasan على هذا الحضور المبارك atas kehadiran kita pada malam hari ini. وأنتم تتعرضون لرحمة الله Dan kita sedang dihujani daripada hujan rahmat Allah Subhanahu جزا wa الله taala. خير كل من قام ونظم هذا الحفل المبارك Mudah-mudahan Allah menggajari dengan sebaik-baik balasan kepada mereka yang terlibat dalam menganjurkan جزا الله program pada خير malam ini. إخواننا المتكلمين الشيخ محمد نظر والشيخ سيدي محمد بن محمد عقيل المهدلي بارك الله فيهم وأطال أعمارهم في عافية Demikianlah mudah-mudahan Allah membalas sebaik-baik ganjaran dan memberkati guru-guru kita yang di hadapan ini, Syekh Muhammad Nazrul dan Habib Muhammad Al-Mahdali. Dan mudah-mudahan dipanjangkan umur mereka dalam keafiatan. وخذوها نصيحة مني Dan ambillah nasihat daripadaku ini, من شخص يحبكم daripada seorang yang mencintai kamu. تمسكوا بعلمائكم
dan berpegang teguhlah kepada guru-guru dan ulama-ulama kamu, تمسكوا بشيوخكم dan bergantung dan berpegang teguhlah kepada para ulama kamu, وأحسنوا الظن بهم dan bersangka baiklah kepada guru-guru kamu semua, فإنهم طوق نجاتكم في الدنيا والآخرة إن شاء الله. dan mereka mengharapkan kejayaan kamu di dunia dan juga di akhirat الله insyaallah. يحفظهم ويبارك فيهم. Mudah-mudahan Allah memelihara dan menjaga guru-guru kita di hadapan ini. البارح كنا في زيارة لوالده سيدي محمد عقيل المهدلي حفظه الله وأطال في عمره من الأئمة في الدين الذين لا يعرفهم كثير من الناس. Dan Habib menceritakan semalam Habib menziarah kepada ayahanda, kepada Habib Muhammad Al-Mahdali, iaitu Al-Habib Agil Al-Mahdali, dan beliau ini seorang ulama yang besar, tetapi ramai daripada kalangan manusia ataupun penduduk di negeri ini tidak mengenali beliau. وجود مثل هؤلاء نعمة لكم وأمان لكم. Dan kewujudan keberadaan para ulama seumpama Habib Agil Al-Mahdali ayahanda kepada Habib Muhammad ini adalah merupakan sebab Allah Subhanahu wa taala menjaga dan merahmati negeri ini. أسأل الله أن يحفظه Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau. وأن يطيل عمره في خير وعافية Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia Al-Habib Agil Mahdali di dalam kesihatan dan وأن kekuatan. يبارك فيه وفي أولاده Dan mudah-mudahan Allah memberkati kepada keluarga dan juga putra-putra وأن beliau. يقر عينه بهم Dan mudah-mudahan Allah SWT menjadikan ketenangan dan kesejukan pada ويقضي mereka. حاجته في نفسه وفي أولاده وفي طلابه وفي أحبابه. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperkenankan segala hajat-hajat beliau, anak-anak beliau, keluarga beliau, dan juga siapa yang mencintai beliau. ويقر عين النبي به. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kegembiraan Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjujuk hati Nabi SAW kepada beliau. يعلي درجات المنتقل إلى جوار ربه اليوم الشيخ عبد الوهاب، الله يعلي درجاته في الجنة. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmati daripada ulama di negeri kita ini, iaitu Syekh Abdul Wahab, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggajari beliau dengan sebaik-baik الله ganjaran. يجعله في أعلى عليين في الفردوس. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menempatkan beliau di sebaik-baik tempat di a'la illiyin dalam syurga. وإذا وضع في قبره أول من يتلقاه رسول الله. آمين. Mudah-mudahan ada yang pertama yang menyambut beliau, Syekh Abdul Wahab, di dalam kubur di barzah beliau adalah Nabi SAW. يخلفه فينا وفي الأمة بالخلف الصالح. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggantikan sebaik-baik kepada kita dan seluruh umat ini sebaik-baik gantian. يحفظ علماءنا وشيوخنا يطيل أعمارهم. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memelihara dan memberikan kesihatan, keafiatan, panjang umur kepada guru-guru kita dan para آمين ulama يا رب kita. العالمين. Amin ya rabbal alamin. سامحونا على الإطالة. Saya mohon maaf atas panjang berbicara, dan saya mohon maaf juga atas kekurangan dalam terjemahan. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان، حملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا، من والد المختار عبد الله بن عبد لمطلب رأى البرهانا، قد كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المصون عيانا، وهو ابن هاشم الكريم الشهم بن عبد مناف ابن قصي كان، والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى أعزز بذلك شانا، واحفظ أصول المصطفى حتى ترى في سلسلة أصوله عدنا، فهناك قف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان للأبي معوانا، وحينما حملت به آمنة لم تشك شيئا يأخذ النسوانا، وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزانا، ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المهيمن شرف الأكوان، لنور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض فأسرعت رضوانا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله
الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وإجلال كلماته وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع حانا صلى الله عليه وقبيل فجر أبرد شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك فرس الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي برسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أصنام شركين وبنا الشرك تصدع وبدا وقت الهداية برسول الله وحيد الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك في الحشر ولا لك كل الخلق تفزع وينادون كرامة برسول الله قد بها منها وللأرض يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك محمد يا محمد يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين
السجود وقل تشفع تشفع فعليك الله صلى ما بدا النور وشعشع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله بك رحمن نسأل وإله العرش يسمع يا عظيم المجد يا رب شملنا بالمصطفى جماع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وبه فانظر إلينا واعطنا بكل رقبة وكفينا كل البلايا ودفع الآفات والرفاع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا واسقنا يا الله اغثنا يا الله في حياة الطال يغمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله واختم العمر بالحسنى يا الله احسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله توشى من له الحسن وتجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد وآله والصحابة ما سنى شعر صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد صلى الله وسلم عليه. InsyaAllah kita akan bacakan doa. Jadi insyaAllah sama-sama kita aminkan bacaan doa Maulid Ad-Diyaul Lami' yang akan dibaca oleh Al-Habib Muhammad Al-Mahdali. Hadirin hadirat dipersilakan duduk insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين وصل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا صلى الله عليه لكن حبا في السرائر قد دعا لمدح صفوة ربنا وحدانا صلى الله عليه وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا صلى الله عليه بالواحد الأحد الألي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا صلى الله عليه مختاره وحبيبه وصبيه زين الوجود به الإله حبانا صلى الله عليه يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا جب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا يا الله واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا يا الله واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا يا الله والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا يا الله ولقد رجوناك يا الله لقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله وانصر بنا سنة طه في بقاء الأرض واقمع كل من عادانا يا الله وانظر إلينا يا الله انظر إلينا يا الله انظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعافي عاجلا مرضانا يا الله واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا يا الله يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا يا رب واجمعنا وأحبابا لنا في ذلك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى
عن أمهات المؤمنين والآل والأصحاب رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين بسر أسرار الفاتحة.